Selamat pagi semua. Bertemu kembali lagi kita di pagi yang penuh dengan ah, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan di dalam kebaktian kita pada hari ini. Terima kasih pada setiap yang datang untuk menyertai kebaktian kita pada pagi ini. Mari kita pada hari ini kita mempersiapkan hati kita pada bulan yang baru ini. Kita mau memulakan hari kita dengan menyembah Tuhan, dengan memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita membawakan lagu pujian denganmu Tuhan. Karena bersama denganmu kita tidak akan pernah rasa keraguan, kita tidak akan pernah rasa takut. Karena kita tahu Dia menyertai kita, Dia yang memberikan kekuatan kita. Mari sama-sama katakan denganmu Tuhan. Haleluya. Hey, di rumah tepuk tangan. Kita meraihkan memuji Dia denganmu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kan, tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Pegang hidupku sama kata sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk langkahku. Katakan Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Takkan pernah aku ragu, takkan pernah aku ragu kesetiaan-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi takkan pernah. Tak pernah aku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, ku serahkan padamu Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk langkahku. Oh Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Sekali lagi tak pernah ragu, tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku, haleluya, sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan,
sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh nyata kuasa-Mu, sungguh nyata pribadi-Mu. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Seindah pelangi, seterangnya mentari, namun hadirat-Mu, kuasa-Mu, pribadi-Mu, keselamatan itu yang lebih indah Tuhan. Kami mau membawakan pujian sungguh nyata Tuhan, kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Mari kita nyanyikan sungguh nyata. Haleluya. Seindahnya pelangi, haleluya, terangnya mentari, seterangnya mentari. Namun Kau yang terindah, haleluya. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah, haleluya. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau setia. Kau kan setia, setia menjaga kami selamanya, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku nyala untuk-Mu. Haleluya. Sungguh nyata kuasanya, sungguh nyata pribadinya. Haleluya. Dia yang termegah, Dia yang terindah. Mari katakan seindahnya pelangi. Iya. Seindahnya pelangi, katakan seterangnya mentari, seterangnya mentari. Kamu tidak mampu melawan keindahannya. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, namun ku tetap setia. Namun Kau kan setia, haleluya, menjagaku selamanya. Sama-sama kan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan hatiku hanyalah untuk-Mu. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu tebus dosaku. Sekali lagi katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi, senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kuasa-Mu.
menghalangi kami Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan kekuatan kami, di mana kami masih terus menjalankan pelayanan kami, panggilan dan kebutuhan kami, dengan kehidupan yang penuh dengan masalah, penuh dengan percobaan. Kami sungguh mematuhi Engkaulah kekuatan kami, dan kami mau terus bertahan sehingga kami mendapat mahkota kehidupan. Mari kita tetap semua. Bukan pernah sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesal, tak akan pernah ku sesali mau mengiring Yesus, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota keinginan. Melayani, mengasihi-Mu,
seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai Saya tahu kita berkira kita masalah ini percobaan dalam kehidupan kita, tapi kita ada Tuhan. Dialah Tuhan kekuatan kita. Dia akan sentiasa menguatkan kita untuk meneruskan perjalanan, untuk meneruskan pelayanan, untuk meneruskan panggilan kehidupanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semoga kita tetap setia dengan panggilan kita, di mana seperti kita teguh, sering kita terus melayani dengan setia, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan dalam kehidupan kita. Walau badai menerpa, walau masalah menimpa, namun bukan tetap setia, bukan tetap setia. Ku mau terus melayani Tuhan, dan menyatakan bahwa ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu, ku mau mengiringmu seumur. Katakan, ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu, ku mau mengiringmu seumur hidup. Ku mau melayani, ku mau terus melayani, ku mau mengasihi selamanya Tuhan. Ku mau mengiringmu seumur hidup. Ku mau melayanimu, katakan, ku mau mengasihi, katakan, ku mau mengiringmu seumur hidup. Ku mau melayanimu tanpa lelah, ku mau mengasihimu segenap hati, ku mau mengiringmu seumur hidupku. Oh, mengasihimu, ku mau mengiringmu seumur hidupku. Ku mau melayanimu seumur hidup. Walau badai menerpa, walau masalah menimpa, namun Kau kekuatanku. Oh, walau pintu tertutup, walau dinding menghalangku, ku percaya Kau selalu berada bersamaku. Oh, mengasihimu, ku mau mengiringmu seumur hidup. Ku mau melayanimu, ku mau mengiringmu, ku mau mengiringmu seumur hidup. Syukur, syukur. Terima kasih Yesus.
akan kebaikan-Mu di dalam hidupku. Oh, syukur. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan ku mengatakan, ku mau melayani-Mu, ku mau terus mengasihi-Mu, dan ku mau mengiring-Mu seumur hidup tanpa lelah. Ku mau melayani-Mu selamanya, ku mau mengasihi-Mu dan menetapkan padamu, mengiring-Mu seumur hidup. Atas kebaikan-Mu ku mau melayani-Mu, ku mau mengasihi-Mu, ku mau mengiring-Mu seumur hidup tanpa lelah. Ku mau melayani-Mu, ku mau mengasihi-Mu, ku mau mengiring-Mu seumur hidupku. Oh, tanpa lelah. Ku mau melayani-Mu dengan senang hatiku, mengasihi-Mu, ku mau mengiring-Mu seumur hidupku. Oh, seumur hidupku. Oh, ku mau mengejar-Mu Yesus. Kau jalan kebenaran kehidupan, Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Karena anugerah-Mu hari ini ada, Tuhan, karena buatku, namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku, penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Lepas aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mau mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal
di hidupku, oh mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu hamba yang berkenan selalu. Jadikanlah hamba yang berkenan kepadamu. Jadikan hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi, jadikanlah hamba Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Allah Bapa yang kami mengasihi, kami amat bersyukur kerana kami ada di Bapa untuk beribadah, untuk mengenal-Mu, untuk beribadah Bapa, untuk mendengar suara-Mu Bapa, untuk beribadah, untuk menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, anak-Mu. Engkau memberi kepada kami untuk menebus semua dosa-dosa kami, untuk kami menikmati keintiman denganmu, perhubungan yang indah yang kami dapat darimu. Kami berdoa di dalam nama Yesus bahwa pada pagi kebaktian ini Engkau akan Bapa bukan sekadar membimbing kami Bapa, bukan sekadar melindungi kami Bapa, tetapi yang penting sekali kami mengenali-Mu Bapa sebagai Allah kami, sebagai penyelamat kami Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Mari kita beri tepukan kepada Tuhan Yesus. Amen. Amen. Terima kasih kepada semua yang ada menonton dalam online. Ya, kami amat bersyukur kerana saudara-saudari masih teguh di dalam iman ya. Masih teguh di dalam iman. Okey, kami amat berbahagia dan bersyuka cita kerana banyak yang telah Tuhan mencurahkan perkenaannya, pemberkatannya di dalam kehidupan kami. Dengan itu, saudara yang kukasihi, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan dan juga kami di sini akan mengadakan perjamuan kudus sebelum kita akan mendengar firman Allah. Di sini saya nak saudara-saudara untuk menyediakan cawan dan roti. Sebelum itu mari kita melihat beberapa pengumuman untuk minggu ini. Ya, pertama sangat penting bagi kita untuk tahu tentang komunikasi. Okay, Borneo International School of Ministry. Okay, Majlis Communication ya. Yang keempat dan sebenarnya kelima, tetapi kita cantumkannya untuk 5 tahun ya, kerana tahun lalu kita tidak ada majlis komunikasi kita kerana musim ini ya. Tetapi pada 25 September 2021 selepas pelayanan penggembalaan oleh Pak Agus Demawan, Ketua Sakti pada masa sekarang ini, kita akan mengadakan communication. Dengan itu kepada mereka, saya berharap saudara-saudari boleh membuka ya YouTube live untuk kami sama-sama ya menyokong mereka graduan CJ pelayanan, diploma pelayanan, dan sekarang ini ada yang sampai ke tahap yang keempat, iaitu pelayanan advance ya, diploma. Dengan itu kepada saudara yang kukasihi, mari kitalah menyokong mereka
Dan kepada mereka di sini yang mahu tahu tentang Bison, sebenarnya untuk bulan ini ya, bulan ini pelayanan pastoral ini kami di sini memberi apa yang dikatakan introductory modul, maksudnya modul yang tidak harus tidak ada apa-apa untuk dibayar untuk bulan ini ya. Tetapi anda kepada yang baru mesti berdaftar RM50 satu tahun ya. Tetapi kita juga akan membukanya kepada mereka yang untuk yang dikatakan introductory module, maksudnya kepada mereka yang mahu sila telefon Lydia untuk apa yang dikatakan cara-cara untuk kita boleh mempelajari daripada Bison ya. Itu sangat penting. Dan selanjutnya saya berharap tiap-tiap kami di sini akan terus berdoa ya. Semalam saya amat berbahagia, kita amat berbahagia kerana eksekutif pastor kita, Pastor Albert Low yang memimpin doa ya pada semalam. Saya sangat terharu kepada semua di sini yang memberi sokongan yang penuh kepada Pastor Albert. Dan saya berharap tiap-tiap di sini boleh menyokong dia dan berserta dengan dia dan menolong dia. Bagi dia memberi kita satu apa yang dikatakan fokus direksi di dalam pelayanan di Emmanuel. Kerana minggu depan dia akan datang bersama dengan kita. Dan dia akan bersama dengan kita secara fizikal. Ya, dengan itu saudara yang kukasihi, teruslah ya. Mari kita mendukung dia di dalam doa apabila dia datang dari Semenanjung ke Kota Kinabalu. Dan akhirnya Connect Group kita ya. Connect Group kita saya amat berbahagia, bersukacita kerana tiap-tiap di sini masih ya mendukung dan juga bersama-sama menyertai ya Connect Group bahasa kita. Dengan itu janganlah apa yang dikatakan tersepi ya daripada Connect Group kita ya. Kepada mereka yang mahu tahu lebih lanjut ya tentang Connect Group kita, sila berhubung dengan Brother Kim ya. Ya di dalam poster itu ya ada orang beri tepukan Kim. Okey. Dengan itu sahaja yang pengumuman pada minggu ini. Dengan itu mari kita rujuk kepada pasal Matius pasal 26 bermula daripada ayat 26 sampai 28 kerana sekarang ini kita akan mengambil perjamuan kudus kita. Mari kita ambil bersama-sama. Dan di sini firman Tuhan berkata kepada kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberinya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apa yang kita lakukan ini adalah secara spiritual, adalah iman kerana kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Bahawa roti yang kita akan ambil ini sebenarnya adalah tubuh Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Yang memberi penyembuhan kepada kami. Yang memberi pemulihan hidup di dalam tubuh kami. Yang memberi pelepasan daripada tabiat yang tidak diingini oleh Tuhan Yesus. Dengan itu saudara-saudari yang kukasihi, mari kita di hadapan hadirat Tuhan menyatakan bahawa kami mahu mengambil. Kami mahu mengambil hidup. Kami mahu mengambil kekuatan iman kami. Kami mahu mengambil kesihatan yang penuh dalam Yesus. Kerana Tuhan telah menukarkan semuanya yang baik kepada kehidupan kami. Dia telah mengambil dosa kami.
Dia mati di atas kayu salib untuk kami di sini. Terima kasih kepada roti ini di dalam nama Yesus. Mari kita mengambilnya bersama-sama. Dan yang ayat 27 dan 28 dalam firman Tuhan berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur. Mengucap syukur. Kerana apa? Thanksgiving. Lalu memberi kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Semua kami di sini yang telah percaya kepada Tuhan seharusnya minum cawan ini. Kenapa? Kerana dalam ayat yang ke-28 firman Tuhan berkata, sebab inilah darahku. Ini adalah darah Yesus. Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tiap-tiap kami di sini, kerana kami masih mengharungi dunia yang fana ini, dengan tubuh yang fana ini. Kami di sini banyak kelemahan dalam kehidupan. Tetapi kerana darah perjanjian Yesus yang ditumpahkan bagi banyak orang. Yang memberi kuasa pengampunan yang menyeluruh kepada tiap-tiap kami di sini. Di mana apabila kami meminumnya, semua dosa-dosa kami diampuni oleh Yesus Kristus. Mari kita meminumnya bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kerana berkat yang indah yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus bahawa Engkau akan memberi kekuatan kepada kami di dalam nama Yesus. Amen. Dan juga urapilah firman-Mu, urapilah hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu apabila berbicara tentang Mazmur pasal yang ke-23. Untuk series ini, untuk meyakinkan kepada tiap-tiap kami di sini yang melalui dan mengharungi cabaran-cabaran hidup, krisis kehidupan mereka, supaya mereka akan terus percaya di dalam nama Yesus. Dan semua orang berkata, Amen. Terima kasih sekali lagi kepada tiap-tiap di sini. Pastor amat bersyukur kepada tiap-tiap di sini kerana tiap-tiap di sini sentiasa akan tetap berkomitmen ya untuk melayani di gereja kita ya. Dan saya tahu pada petang Ahad ini di kalangan kita pergi ya memberi bantuan makanan kepada fakir-fakir yang miskin. Itu adalah satu penyataan kepada tiap-tiap kami di sini bahawa kami di sini sebenarnya apa yang dikatakan care ya, care for the poor. Kami di sini betul-betul prihatin kepada orang-orang yang miskin. Kerana Tuhan sentiasa akan memberi perkenaan kepada kehidupan kami bila kita membantu dan menolong mereka yang memulakan keperluan hidup. Ya, kita tahu dalam musim ini banyak orang ya sangat-sangat ya memulakan pertolongan. Dan kita sebagai komuniti Kristian seharusnya dengan iman maupun ada kala kita kekurangan, tetapi Tuhan sentiasa akan memberkati. Macam projek untuk memberi makanan ini kita mulakan dengan iman, tetapi Tuhan memberkati. Semua keperluan untuk memberi makanan-makanan itu semuanya diberkati tiap-tiap. Tidak ada serba kekurangan. Itu sebabnya kita sentiasa perlu ada keyakinan di dalam masa ini ya, keyakinan dalam masa ini.
Hari ini adalah siri baru, apa yang dikatakan siri baru untuk kami di sini, iaitu satu projek untuk meyakinkan tiap-tiap kami di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus bahawa Tuhan Yesus sentiasa mendorong, ya. Tuhan Yesus sentiasa menghibur dan Tuhan Yesus sentiasa memberi kedamaian dalam kehidupan kami maupun kami mengharumi krisis kehidupan pada musim ini. Dengan itu dalam siri yang pertama, tajuk Mazmur ini kerana dalam 4 minggu ini tiap-tiap pastor akan berkhotbah tentang Mazmur untuk menghiburkan tiap-tiap saudara dan saudari, untuk mengangkat keimanan saudara-saudari di dalam nama Yesus. Ya, kita perlu memiliki keyakinan Tuhan semasa krisis kehidupan. Itu sangat perlu kita untuk membubur firman Tuhan yang sentiasa memberi keyakinan tentang Tuhan kita. Tuhan yang hidup, Tuhan yang kekal, Tuhan yang membantu dan menolong. So saudara yang kukasihi, hari ini kita akan melihat Mazmur pasal yang ke-23. Dan bagi banyak orang di sini, ini adalah bahagian favorite, ya. Favorite untuk tiap-tiap kami. Kita tahu bahawa kita melafazkannya dalam sekolah minggu. Ya. We memorize it, ya. Dan ada kalanya kita ini sentiasa mendengar firman-firman di dalam Mazmur 23. Dalam juga upacara perkuburan, kita tahu kematian, upacara kebaktian, kita juga tahu bahawa banyak daripada kalangan pendeta sebenarnya berkhotbah tentang Mazmur pasal 23 ini. So selama beberapa generasi tak terhitung ramainya orang telah menemukan harapan dan dorongan di Mazmur pasal 23 ini. Pada saat-saat ketakutan, saat-saat di mana anda panik kerana krisis pribadi anda, krisis kehidupan anda kesepian dan tanpa arah yang di mana anda tidak boleh melihat masa hadapan anda. So di saat kesusahan dan kesulitan hidup anda, pastor rasa ini adalah mazmur yang digunakan untuk membawa kenyamanan atau perhiburan dan kedamaian dalam hidup kita. Dan kita perlu penghiburan dari Tuhan. Ketika anda ada kebutuhan hidup atau keperluan dan rasa sakit yang besar, you might have pain in your life. Di dalam saat kegelapan, inilah sebenarnya mazmur yang berbicara kepada hati kita, saudara yang kukasihi. Dan di sini Daud berbicara secara pribadi tentang Tuhan. Is a personal psalms of where David wrote these psalms, ya, dalam lagu penyemangat, ya, kerana mazmur sebenarnya dikenali sebagai apa yang dikatakan lagu, ya, lagu pujian. Ya, pada masa dulu mereka mengambil mazmur untuk bernyanyi, untuk memberi apa yang dikatakan kesyukuran kepada Tuhan. Dan di sini kita tahu bahawa Daud mengklaim bahawa Tuhan adalah gembala, ya. Tuhan adalah gembalanya. Ya. Kita tahu Daud dibesarkan sebagai anak gembala. Kita tahu. Ya, kata-kata mazmur ini adalah dari pengalaman pribadi hidupnya. Dan pagi ini, pastor percaya ada baiknya mencari tahu mengapa
Mengapa Daud mengatakan Tuhan adalah gembalanya? Dan hari ini, pagi ini, mengapa kita dapat mengatakan hal yang sama? Seperti Daud, ya. So pastor akan menggunakan galiran Tuhan dan Allah, ya, secara bergantian dalam message pagi ini. Kalau saya kata Tuhan, maksudnya Allah. Kalau saya kata Allah, maksudnya Tuhan. The Lord and God is the same, ya. So pertama, mari kita lihat dalam Mazmur ini, dalam pasal 1, di sini firman Tuhan berkata kepada kita, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di sini satu kunci yang kita mesti memahami untuk pribadi kita ialah Tuhan yang mengenal saya. Tuhan mengenal saya sebenarnya. Ya, Daud memulakan mazmurnya dengan mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Ya, pernyataan ini sebenarnya menggoyahkan para pembaca di zaman Alkitab. Kerana masa itu dalam perjanjian lama, mereka tidak mengenali Tuhan sebagai Tuhan pribadi. Tuhan saya. Ya, kalau kita tengok semua dalam perjanjian lama, bagi golongan orang-orang Israel, kalau kita tengok Ulangan pasal 6 ayat 4, mereka sentiasa berbicara bahawa Tuhan adalah Tuhan. Bukan Tuhanku, Tuhan adalah Tuhan kita. Tetapi di sini ada satu perwayuan di mana Daud boleh melihat bahawa Tuhan adalah Tuhanku. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Secara pribadi takkan kekurangan aku. Wow. Ini adalah satu apa yang dikata perwayang yang sangat penting kerana Tuhan akan menjaga anda secara pribadi. Kita mesti meyakinkan dalam hati kita dalam masa krisis ini Tuhan akan menjaga anda sebagai seorang pribadi. Seperti apa yang kita tahu tentang domba yang hilang dalam perumpamaan. Ya, kalau kita tengok dalam perumpamaan Lukas pasal 15 ayat 3 dan 7. Oh, sangat kecil. Saya harap boleh dibesarkan lain kali PowerPoint, ya. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurung dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Itu adalah satu bayangan tentang pemeliharaan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tentang penjagaan Tuhan dalam kehidupan anda. Kalau anda hilang, Tuhan akan pergi mencari anda. Itu yang dikatakan di sini. Jikalau anda sesat, jikalau anda mundur, jikalau anda patah hati, jikalau anda kesedihan, jikalau anda kata, I give up, God, I give up. Tuhan akan mencari yang sesat. Itu sampai ia menemukannya. Itu dalam ayat 4, ya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Kau tahu kenapa bahunya dengan gembira? Kerana Yesus tahu, bila seseorang mengalami krisis hidup, dia tidak boleh berjalan seperti biri. Seorang yang sakit, seorang yang patah hati, dia tidak boleh berjalan. Dan di sini kita ada satu dorongan bahwa Tuhan mengenal kita secara pribadi, di mana Tuhan akan meletakkan di atas bahunya kita. Maksudnya dia mau mendukung kita. Dia mau membimbing kita dalam masa krisis kita. Itu sebabnya message pada paginya untuk mendukung tiap-tiap di sini. Bahwa Tuhan mau mengenalmu. Semasa anda jatuh, semasa anda sakit, semasa anda tidak boleh lagi berjalan dalam iman, Tuhan ada bersitu.
Banyak di kalangan mereka keluarga yang tidak ada duit. Ada satu saya dengar kerana kesuntukan wang sudah menyerah hidup dia. Lompat ke sungai di jalan lipat ya, jalan lipat ya. Jalan ya kah? Tapi masalahnya tak mati. Masalahnya paralyzed. Tulang belakangnya sudah patah. Kasihan. Orang tidak ada lagi harapan hidup. Saudara yang kukasihi, itu sebabnya kita mesti memperkenalkan Yesus. Kerana Yesus mahu meletakkan kepada mereka yang lemah, yang sakit di atas bahunya. Dengan gembira di dalam firman Tuhan. Dia bersuka cita bersama-sama dengan aku. Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Itu adalah Tuhan kita mau mengenal kita. Dan di sini ini adalah satu bayangan. Kerana dia sebagai gembala, dia tahu siapa Tuhan. Kerana dia tahu masa pilunya, masa sedihnya, masa kekurangannya, masa krisisnya. Dia tahu sebagai gembala. Kerana dia sendiri yang menukun domba-domba yang sakit. Dia tahu bahawa Tuhan adalah gembalaku. Saya harap ini akan mendukung tiap-tiap di sini. Minta maaf. Tiap-tiap akan mendukung. Dapat didukung daripada firman Allah di sini. Amen. Dan semua orang berkata, amen. Dan dia berkata sesuatu di sini. Kalau kita lihatnya. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Ayat 7, aku berkata kepadamu, demikian juga aku ada sukacita di syurga. Kerana satu orang berdosa yang bertaubat lebih daripada sukacita kerana 99 orang yang benar. Banyak orang ambil ini sebagai, kita pergi mencari satu. Meninggalkan 99. Tidak, itu bukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Banyak orang mentafsirkannya salah. Di sini sebenarnya apa yang dikatakan di sini. Orang-orang yang ada krisis di luar, orang-orang yang belum mengenal Tuhan secara pribadi, mereka mesti diselamatkan. Mereka mesti mengenal bahawa Tuhan adalah gembala mereka. Itu adalah sebenarnya hakikat sebenarnya kebenaran firman Tuhan ini. Kerana kalau kita tengok ayat 1 dan ayat 2, apa yang dikatakan di sini dalam ayat 1 dan ayat 2? Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ya. Maksudnya inilah orang-orang yang ada krisis, yang tak ada harapan, yang mau tahu apakah sebenarnya pengharapan yang kekal dalam kehidupan mereka. Maka bersugut-sugutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang yang berdosa. Itu sebabnya perumpamaan ini ialah perumpamaan di mana dikata, saya pergi ambil dosa-dosa yang berdosa. Kamu tak perlu. Kerana kamu sudah tahu mengenal Tuhan. Kepada orang Farisi, kepada ahli-ahli Taurat. Itu sebabnya, kalau kamu rasa kamu tak mau mengenalku sebagai gembalaku, tak apa. Saya pergi ambil mencari orang yang sesat. Kerana untukmu Anda ada firman Allah. Anda ada hukum Taurat untuk menjagamu, untuk memeliharamu. Tetapi kita tahu bahawa penjagaan dengan mengikuti hukum Taurat, tak ada seseorang pun yang boleh mengikutinya 100%. Itu sebabnya Yesus mesti datang. Itu sebabnya kita mesti minum cawan perjanjian pengampunan dosa itu. Kerana tidak boleh, saudara. Hanya Tuhan Yesus yang membolehkannya.
Kita tahu bahawa di negara-negara Timur Tengah, penjagaan biri-birinya bukan macam di Australia atau New Zealand. Ya, tidak sama. Kerana di Timur Tengah seperti di Israel, ya, bagi mereka memiliki satu kawanan domba, sedikitnya ada 10 domba-domba, biri-biri ataupun banyak sekali ialah ratusan saja, tidak lebih dari ribuan. Ya, itu cara mereka, kerana cara mereka menggembali ialah secara pribadi, bukan secara commercialized. Di mana gembala itu tidak mengetahui siapa domba-dombanya. Sekarang ini Kristian juga commercialized. Ya, tetapi kita ini bukan commercialized. Kita tahu bahawa Tuhan mengenali ku sebagai seorang pribadi. Amen. Di mana seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes. Okay, Yohanes pasal 10 ayat 3. Ini adalah satu ayat yang sangat penting untuk kita tahu tentang Tuhan yang mengenalku. Kerana Yesus sendiri yang berbicara di sini. Untuk Dia penjaga membuka pintu. Ya, dan domba-domba mendengar suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Maksudnya di sini, kalau anda mau mengenal Tuhan, kita tahu Tuhan mau mengenal pribadi anda. Anda mesti mendengar suara Tuhan Yesus. Suara gembalamu, saudaraku kasih. Kalau kau ada keyakinan, ya, confidence bahawa Tuhan mengenalmu, ialah apabila keyakinan bahawa anda mendengar suaranya. Itu sangat penting, saudara yang kukasih. Mendengar suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Dia tahu nama kita. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk menguraikan apa yang Raja Daud yang bermazmur dalam pasal yang ke-23 dalam mazmur itu. Dia mau menceritakan kepada tiap-tiap kami di sini pada pagi hari ini. Saya mendengar suara pilumu. Saya mendengar suara kesusahanmu. Dan saya akan memanggilmu. Tetapi bukalah telingamu untuk mendengar dari aku. Kerana Tuhan sentiasa akan menjaga dan membawa kita kepada satu perjalanan yang penuh dengan kelimpahan. Kita mesti faham di sini. Dan kita mesti mengikuti Dia. Kerana dalam firman Tuhan ini, kalau kau nak mengenal Tuhan sebagai gembalamu, anda mesti mengikuti Dia, saudara yang kukasihi. You have to follow Jesus. Untuk bawa kamu kepada satu tempat yang sentiasa diberkati, satu tempat yang membina, satu tempat yang penuh dengan kebenaran, hidup dalam kehidupanmu. Satu tempat yang akan membawa kamu keluar daripada lembah kekelaman dalam kehidupanmu. There are 3 things, 3 hal yang kamu mesti buat. Satu, mendengar suaranya. Dan ada keyakinan bahawa Tuhan mahu menolong kita yang kedua. Dan ketiga, anda mesti mengikuti Dia sebagai domba-domba. Kalau anda mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Di sini Daud menggunakan image gembala untuk menggambarkan Allah. Dia bukan hanya berbicara tentang nama Tuhan, ya.
Tetapi apa yang seperti di dalam Lukas di sini, ya, seperti di dalam Yohanes di sini, ya, dia tahu yang terpenting dalam kehidupannya ialah dia mesti ada hubungan pribadi, ya, dan keintiman antara Tuhan dan anak-anaknya. Right. Kita tahu penduduk di dunia ini selama 7,79, 7,8 bilion. Ya. Kalau kita tengok perangkaan populasi dunia. Dan pemeluk agama Kristian sekitar kira-kira 2,4 bilion, ya, ataupun 31% daripada seluruh populasi dunia. Tuhan tahu tiap-tiap nama kita. Kepada mereka yang mempercayai ini. 2.8 billion. Tuhan knows each one of your name. Do you think He will not care for you? Adakah kamu tidak mengerti bahawa Tuhan sentiasa akan menjagamu? Kerana Dia tahu namamu, saudara yang kukasihi. Tuhan mengenal setiap daripada kami dan nama kami. Apa yang kita boleh belajar dalam fakta ini? Ialah Tuhan tidak hanya tahu, tetapi Tuhan peduli kehidupan kami. Tuhan peduli kehidupan kami, saudara yang kukasihi. Alkitab berkata bahawa Allah begitu mengasihi dunia, ya. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dia mahu anda tidak jatuh dalam kegelapan. Tempat kegelapan. Dia tidak mahu anda terus jatuh dalam krisismu. Ini adalah keyakinan Tuhan. Dia mahu tiap-tiap di sini beroleh hidup yang kekal. Itu daripada Tuhan. Nah, Alkitab juga mengatakan bahawa siapa pun yang menerima Dia, termasuk anda yang sekarang ini melihat secara online, menerima kuasa untuk mengenal Allah secara pribadi. Anda boleh mengenal Allah secara pribadi seperti seorang anak mengenal bapaknya. Itu yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Wow! Tuhan mengenal anda. Tuhan mengenalku. Itu yang disebutkan di dalam ayat yang pertama ini. The Lord is my shepherd. I lack nothing. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ini adalah dorongan pastor kepada hidup di sini. Hidup di sini di mana kita tak akan kekurangan. Kalau kami di sini mengenal Tuhan secara pribadi. Nombor 2. Bukan sekadar Tuhan mengenalku. Nombor 2. Tuhan menyediakan untuk saya. Tuhan menyediakan untuk saya. Tuhan akan menyediakan. Seperti gembala, dia tidak mahu domba-dombanya tidak makan, ya. Dia tidak mahu domba-dombanya lapar. Dia tidak mahu domba-dombanya tidak minum. Kerana kalau mereka lapar atau tak minum, mereka akan mati. Itu sebabnya kita mesti memahami kenapa pemazmur Daud ini mengatakan bahawa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Wah. Ia menyegarkan jiwaku. Kepada seorang yang dibunuh dibunuh atau dicari oleh Raja Saulus untuk membunuhnya. Krisis, dia ada krisis.
yang beban yang berat di belakang kepalanya. Tiap-tiap hari dia kalau dia sebagai seorang yang normal, kalau dia sentiasa khawatir dia untuk tahu apa yang akan berlaku malam hari kerana ada orang yang mahu membunuhnya. Tetapi di sini dia boleh tidur nyenyak kerana dia tahu Tuhan yang menyediakan dalam hidup dia. Dalam masa krisis, dia banyak krisis. Dalam masa banyak krisis, dia penuh dengan ketenangan. Ada kalanya kita tahu sebagai domba ya, sebagai domba kita tidak boleh menyuarakan ya, kita tidak bisa menyuarakan keperluan hidup kita. Namun ada kala kita tidak boleh express tentang kebutuhan kehidupan kami. Namun gembala secara alami mengetahui keperluan setiap domba-domba dalam kawanannya ya. Demikian juga dalam Alkitab mengatakan bahawa kita tidak perlu ya takut kerana Tuhan sentiasa akan tahu tentang keperluan kami. Itu sebabnya Anda perlu meminta daripadanya saja. Lagipun kalau kamu berdoa, kalau Tuhan sudah tahu apa yang kamu mau minta, saudara yang kukasihi. Itu sebabnya dalam Matius pasal 6 ayat 7 dan 8 yang mengatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyangka bahawa kerana banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka kerana Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Saya nak cabar tiap-tiap di sini. Pastor mau dorong tiap-tiap di sini. Tuhan tahu tentang krisis kehidupan Anda. Tuhan sudah tahu, saudara yang kukasihi. Tuhan sudah tahu apa yang Anda mengalaminya. Tetapi Tuhan mau meletakkan Anda di padang rumput yang hijau. Ini yang dikatakan dalam ayat yang ayat 1b dan ayat 2 dan ketiga, padang rumput yang hijau. Di mana kita mesti ada confidence, ada keyakinan bahawa Tuhan mau meletakkan Anda pada padang rumput yang subur dan berumput. Di mana domba tidak perlu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain kerana apa di situ? Oh, Anda boleh makan. Di situ ada air yang tenang untuk Anda minum. Anda mesti percaya bahawa Tuhan kita adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Anda tidak perlu berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk dipuaskan lagi, saudara yang kukasihi. Ladang bagaikan bahagian dari gurun ya akan menjadi hijau. Kerana pada masa itu kita mesti tahu bagaimana caranya. Bila kita tahu bila masa apa yang dikatakan masa salju ya, masa musim dingin ya, ataupun masa musim luruh ya, autumn, kita tahu bahawa rumput-rumput tidak ada. Tetapi domba tahu bahawa mereka akan sentiasa kenyang. Kerana apa? Gembala itu akan apa? Menyimpan rumput-rumput itu di mana? Di tempat-tempat untuk mereka, untuk selama 6 bulan. Untuk mereka makan. Mereka tak payah pergi mana-mana. Itulah konteks di mana Raja Daud tahu mengaspirasikan bahawa Tuhan kita bukan secara pribadi mengenal kita, tetapi juga menyediakan kepada kita. 6 bulan semua ada makan. 6 bulan ada minum. No worry. Jangan khawatir. Itu sebabnya. Of course kita tahu musim bunga, musim summer ya, musim panas tak ada masalah kerana rumput-rumputnya semua bertumbuh ya. Tidak ada masalah, tetapi
Tuhan sentiasa akan menyediakan kepada kita, saudara. Pemeliharaan Tuhan tidak bermusim, tetapi konstan dan berlimpah dalam menyediakan bagi kita. Itu adalah Tuhan kita. Tetapi di sini kalau kita tengok firman Tuhan, aku akan membaring, ia akan gembala, ya Tuhan akan membaring aku di padang yang berimpuh hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Apa dikenali sebagai air yang tenang ini? Banyak bagi pastor menguraikannya. Kerana baik kalau kita tahu tentang firman Tuhan, apa maksudnya air yang tenang ini? Kerana gembala tidak mengizinkan domba minum dari air yang mengalir. Domba tidak boleh minum bila air yang mengalir seperti sungai. Ini kerana domba boleh jatuh ke dalamnya saat membungkuk untuk minum air. Itu sebabnya domba-domba, itu sebabnya gembala tidak membenarkan domba-dombanya pergi ke sungai-sungai yang mengalir. Oleh kerana itu para gembala mengambil air dari mana? Kalau tak boleh minum air sungai macam mana? Dari sumur, dari perigi yang dalam, dan memberi domba mereka minum. Itu sebabnya kalau kau pergi ke Timur Tengah, pergi Israel, banyak perigi yang besar-besar. Dengan mekanismenya untuk mengambil air. Tetapi domba akan menyediakan untuk mereka minum di air yang tenang. Masa krisismu, pemikiranmu selalu mencelaru. Celaru, tidak tahu, tak fikir. Tak tahu berfikir, tak objektif, irrational, emosi. Ya. Selalu emosi. Ya. Sikit-sikit emosi. Ya. Tetapi untuk pandangan pribadi anda. Ya. Biarlah Tuhan memberi anda minum di air yang tenang. Dalam krisis kehidupan anda. Yang membimbing anda ke air yang tenang. Amen, saudara. Sangat penting. Saudara-saudara yang kukasihi. Di sini gembala yang menyadari keperluan kawanannya. Dan kita yang tahu bahawa Tuhan adalah gembalaku. Tidak harus khawatir. Tidak perlu khawatir tentang keperluan hidup kita dalam masa krisis ini. Dia akan memimpin tiap-tiap kami ke padang rumput yang hijau, saudara. Dan air yang tenang. Kerana dia tahu. Dia tahu tentang keperluan kita dan bagaimana dan di mana memenuhinya. Itu sebabnya dalam Matius pasal 6. Ya. Ayat 25 sampai 34, ya. Itu sebabnya Yesus berkata, kerana itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Kenapa mau khawatir? Akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula atas akan tubuhmu, akan apa yang hendak ya kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Apa yang dikatakan hidup? Apa dia kata? Yang penting, anda mesti hidup. Bukan hidup macam ini, tetapi hidup macam ini. Bagaimana? Itu sebabnya Tuhan kata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambah kepadamu. Carilah gembalamu. Dengarlah gembalamu. Ikutilah gembalamu. Yang akan memberi pemeliharaan kepadamu. Yang akan menolongmu. Yang akan menuntun anda kepada satu hidup yang penuh dengan kelimpahan. Itu sebab itu, dia kata sebab itu, janganlah kamu khawatir pada hari besok. Kerana pada hari ini juga, gembalamu menjagamu.
Itu yang dikatakan, ya besok ada kesusahan, tetapi hari ini biarlah pada pagi Ahad ini biarlah Tuhan menjagamu, memeliharamu. Tiap-tiap kita akan mengalami kesusahan ya hidup. Ini dalam firman Tuhan. Tetapi kita mesti faham, Tuhan sentiasa akan menjaga kita. Dan semua orang berkata, amen. Ketiga, bukan sekadar Tuhan menjadi gembalamu, bukan sekadar Tuhan yang menyediakan bagi hidupmu, tetapi Tuhan memulihkan saya. Tuhan yang memulihkanku. Kau sakit, banyak paru-paru macam mau mati. Bila kambing mau mati, dia tak boleh jalan. Kalau dia terbalik, dia tak boleh. Kalau dia terbalik, dia tak boleh jalan lagi. Kau tahu tak? Itu adalah karakter seorang domba. Dia tak boleh berjalan seperti dalam gambar. So banyak karakteristik ya. Kerana Mazmur pasal 23 ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Ia memulihkan, kalau bahasa asli, ia restore my soul. Ia menyegarkan jiwaku. So banyak karakteristik yang membedakan domba sebenarnya dari binatang-binatang yang lain ya. Sebenarnya seorang domba itu sangat polos. Polos dalam bahasa Indonesia maksudnya sangat murni. Mereka ini murni, mereka ini innocent. Tetapi mereka ini juga satu binatang yang boleh dikatakan, apa yang dikatakan, bodoh. Bodoh kenapa bodoh? Bodoh kerana bila mereka terjatuh, mereka tidak tahu bagaimana untuk apa yang dikatakan apa? Untuk balik dan berjalan balik. Tak tahu. Tidak boleh. Boleh. Kau tak percaya, kamu pergi ke kundasan. Di sini ada domba-domba biri-biri. Dan apa yang berlaku bila mereka tidak boleh? Mereka ni, no. Kerana apa? Kalau mereka tidak boleh bergerak, ada katakan binatang buas seperti anjing-anjing liar, ya, ataupun hyena. Masa itu banyak hyena. Sekarang ini di Timur Tengah juga, ya. Banyak juga ya. Burung herring ya, vulture yang suka makan mereka ini kalau mereka tidak boleh bergerak. Dengan itu, seorang gembala yang berpengalaman sering memeriksa kawanannya untuk mencari domba yang jatuh. Dan hilang akan bergegas membantu domba itu jika ada. Dia akan apa? Menggulingkan dia balik. Itu kejatuhan kita. Bila anda jatuh. Bila kamu mengenal Tuhan. Bila kamu tahu Tuhan yang menyediakan kamu. Bila kamu tahu bahawa Tuhan yang memulihkan kamu. Ya, ia akan menyegarkan dan memulihkan jiwamu. Bila kamu faham siapakah Tuhanmu, gembalamu, kamu akan tahu bahawa dia akan membantu anda. Bangun bangkit dan berjalan balik. Dia akan berputar anda dan bangun anda untuk anda berjalan balik. Itu adalah Tuhan kita, saudara yang kukasihi. Bila saya berkhotbah, saya lebih banyak didorong oleh firman Tuhan ini. Sangat. Kerana kalau mereka tidak boleh bergerak, kalau gembala itu tidak boleh mencari mereka, mereka akan mati kerana dehidrasi atau ya kekurangan air dan kelaparan. Dan cepat mereka akan mati. Kalau mereka tidak boleh makan satu hari, matilah mereka. Bukan kita tak boleh makan 3 hari
ataupun bukan 40 hari ya, masih minum kita boleh hidup seperti Yesus berpuasa. Ataupun kalau kita tidak minum 3 hari, Anda juga boleh meninggal dunia. Tapi mereka akan. Itu sebabnya kita perlukan gembala kita, yaitu Yesus Kristus. Gembala yang baik. Itu sebabnya nama dia Yesus Kristus, gembala yang baik. The Good Shepherd. Kenapa dikenali sebagai The Good Shepherd? Kerana dia akan bukan sekadar menyediakan dalam kehidupan kita, tetapi memulihkan kita. Ada kala, minta maaf ya, kalau kita tengok daripada contoh ini. Sama seperti seekor domba. Kita juga boleh menjadi bodoh. Ya. Kerana kita jauh dari Tuhan. Dan kita tak mahu Tuhan menolong kita bila kita tak boleh bergerak dalam krisis kehidupan kami. Maupun kita tahu bahawa kita tidak mampu membela diri melawan masalah-masalah, cabaran, tantangan hidup kita. Ini semua skema iblis untuk apa? Menjatuhkan iman kami. Itu sebabnya saudara perlu gembala yang baik, Yesus, untuk membangun anda sekali lagi. Untuk membangkit iman anda sekali lagi. Masa ini bertobatlah. Masa ini semasa kita sudah mengambil perjalanan Tuhan. Kita tahu Tuhan telah menebus semua dosa-dosa kita. Ini adalah hari yang terbaik untuk kita memulihkan perhubungan yang pribadi, yang keintiman itu dengan Tuhan. Kita tidak boleh meninggalkan ruang untuk perasaan bersalah. Jangan saudara. Jangan. Kita boleh buat satu perbandingan yang bagus. Pengikut murid-murid Yesus. Kita tengok kehidupan Petrus dan juga kehidupan Yudas. Kalau kita membaca dalam Yohanes, dalam Lukas pasal 22, minta maaf ayat 61 sampai 62, di sini firman Tuhan berkata, lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahawa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari itu, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Maksudnya di sini, dia bersedih kerana apa? Dia sudah bertobat. Dia bersedih kerana apa? Dia tahu dia sudah menyangkal Tuhan. Dia sedih kerana dia tahu apa yang dia lakukan itu tidak benar. Dan seharusnya dia mesti pulang kepada Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan Yesus masih mahu dia. Banyak kali kita bersalah, kita rasa kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Siapa kata? Iblis yang kata anda tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan mau menyediakan hidupmu. Tuhan mau memulihkan hidupmu. Anda harus menyatakan bahawa Tuhan adalah gembala baikmu. Itu yang penting. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Kita tahu bahawa Tuhan sudah menerima Petrus. Tuhan akan menerima tiap-tiap kita maupun kita buat kejahatan atau dosa yang kamu rasa bahawa Tuhan tak boleh memaafkan kamu. Siapa? Iblis yang menyatakannya. Di sini engkau tahu bahawa aku mengasihi engkau. Itu daripada mulut
Ya, mulut Yesus sendiri kepada Petrus. Ini adalah mulut gembala baik kita pada pagi hari ini untuk tiap-tiap kita. Supaya mendorong tiap-tiap kita untuk melepasi krisis kita. Bahwa Tuhan mengasihi tiap-tiap kami di sini. Itu sebabnya dia kata, macam aku menggembalakan kamu. Engkau mengenal aku? Yes. Engkau aku menyediakan engkau? Yes. Aku memulihkanmu? Yes. Sekarang engkau menjadilah gembala kepada domba-dombaku. Apa yang dikatakan di sini? Menunjukkan satu. Apa yang kamu rasa? Bagaimana kamu boleh merasa? Apa yang kamu menikmati? Bagaimana Anda boleh menikmati? Bila Anda bersama dan menyertai gembala baik Anda, yaitu Yesus Kristus. Kenapa dia sedih? Kenapa dalam ayat 17 kita tahu bahwa hati Petrus sedih kerana Yesus berkata untuk kali ketiga. Kita tahu kalau kita baca dah. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Tuhan, engkau tahu segalanya. Engkau tahu segalanya. Maksudnya begini. Dia sudah mengaku bahwa Tuhan adalah gembala dia. Sekarang engkau adalah gembalaku. Engkau tahu semuanya. Konsep ini mereka faham tentang penggembalaan. Anda akan pergi kepada pelayanan penggembalaan ya minggu bulan ini ya. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Maksudnya begini. You have to change first. Anda mesti mengubah kehidupan engkau. Keluar daripada kekelaman hidup Anda. Dan semua orang berkata, man. Keempat. Saya akan tutup di sini ya. Tuhan membimbing saya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh kerana namanya. Seorang gembala tahu persis menuntun domba-dombanya ke tempat di mana tempat mereka makan yang terbaik. Ada kala dia mesti pergi ke jurang-jurang, ada kala dia mesti pergi gunung-gunung, ada kalanya dia pergi ke tepi sungai yang berair sana. Kalau mereka terjun sana, biri akan mati. Apa yang dia buat? Dia akan membimbing, menuntun di jalan yang benar. Ini adalah Tuhan kita kerana Tuhan kita mengarahkan kita ke jalan kebenaran selama masa kita membiarkan dia memerintah dalam kehidupan kami. Biarlah dia rule over us. Memungkinkan dia untuk memenangkan kehidupan kami. Let God fight for you. Amen. Biarlah Tuhan berjuang dalam kehidupan kami. Bila Raja Daud menulis Mazmur ini, dia berkata bahawa ia menuntun aku di jalan yang benar oleh kerana dia sentiasa berlawanan dengan musuh-musuhnya. Sekarang musuh anda adalah konflik yang membunuh banyak orang, bukan sekadar membunuh banyak orang. 2 jemaah kita sudah meninggal ya, kita tahu bukan sekadar itu. Tetapi juga akibatnya ekonomi, sosial dan semuanya di dalam nama Yesus. Itu adalah musuh-musuh kita saudara yang kukasihi. Itu sebabnya kita mesti beri. Kepada Tuhan. Banyak masalah kehidupan kita ialah kerana kita tidak mau penuntunan Tuhan, pembimbingan Tuhan dalam kehidupan kita.
Kita pergi mau mencari makanan sendiri. Kita tidak lagi menghormati Tuhan. Kita tidak lagi bersandar kepada Tuhan masa ini. Saudara, siapa yang bersandar dalam Tuhan dalam masa krisis ini akan menjadi pemenang seperti Daud. Itu sebabnya musuh-musuhnya mau membunuhnya, tetapi akhirnya dia diurapi sebagai Raja Israel. Kenapa? Karena akhirnya, saya akan tutup di sini. Tuhan melindungiku. Cukup. Saya akan tutup di sini. Tuhan yang melindungiku. Ya. Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Amen. Aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman ini adalah lembah di mana bayangan kematian. Gambar kematian ini melengkapkan metafora gembala. Kerana gembala kadang-kadang harus memimpin kawanannya ke tempat makan melintasi jurang dengan tebing yang tajam dan juga mau tengok tentang semua binatang-binatang buas yang akan mengejar domba-dombanya. Itu sebabnya dia cakap begini. Dalam 1 Samuel pasal 17 sebagai seorang gembala dia kata begini. Apabila, dia berkata begini, apabila datang singa atau beruang yang menekam seekor domba dan kawananku, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya. Lalu, bukan janggut Pastor Ezra sekarang ya. Lalu menghajarnya dan membunuhnya. Itu adalah Tuhan kita yang melindungi kita. Jangan risau tentang kegelapan di lembah kekelaman. Kerana kita akan melalui musim yang berbeza dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, zaman Daud, dia tahu bila dia berkata, dia kata bahawa Tuhan, dia sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya kerana dia tahu bahawa selepas semuanya dia sudah tahu bila dia mengerang Mazmur 23, dia menang atas Goliat dan dia tahu Raja Saul tidak dapat membunuhnya. Anaknya sendiri tidak boleh membunuhnya. Kerana apa? Banyak orang mau membunuhnya. Dia banyak musuh-musuh. Hari ini musuh anda ialah COVID. Apa yang kamu akan lakukan? Biar mereka membunuhmu? Tidak. Anda mesti bersandar kepada Tuhan. Anda mesti menyerahkan kehidupan kamu kepada Tuhan. Dalam musim-musim yang terancam ini. Pastor tahu tahun 2021 ini adalah waktu yang sebegini. Ya. Ramai yang tidak yakin tentang masa hadapan mereka. Hari ini adalah hari di mana anda mesti meyakinkan dan merasa kehadiratan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan anda. Dalam saat-saat kegelapan ini. Tidak akan menyebabkan kesusahan dalam kehidupanmu. Dan anda seharusnya tidak takut apa-apa. Kerana anda sedar siapakah perlindunganmu, gembalamu yang baik itu, yaitu Tuhan Yesus. Bukan sekadar itu, akhirnya dia akan menghiburkan anda. Karena dalam firman Tuhan dalam ayat 4 mengatakan, sebab engkau bersertaku, ganda-gandamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini adalah satu pengajaran. Tongkat dan tongkat beracu adalah satu alat sebenarnya, bukan dua alat. Ia memiliki 4 implikasi penting bagi gembala. Pertama,
Ya, kalau kita tengok itu tongkat ya. Satu lambang kekuasaan otoritas gembala baik kita atas kita semua. Pertama, yang untuk melawan binatang seperti singa, binatang-binatang seperti buruan, ya, serigala, itu adalah tongkat. Ya, untuk melawannya. Kedua, bahagian lingkung itu seperti Yesus melihat ya, memegang bahagian lingkung tongkat itu digunakan untuk menangkap domba yang cenderung lari dari kaki atau leher. Dia akan lari, dia akan tarik balik. Ya. Dan masuk kembali ke dalam kawanan domba-domba itu. Ketiga, ia digunakan untuk memeriksa penyakitkah, ada sakitkah, memeriksa lukakah, cacatkah atau ruam. Itu tugas juga tongkat itu ya. Dan keempat, menghitung domba-domba. 1, 2, 3, 4. Dalam perjanjian lama ia dikenali sebagai di bawah tongkat ya. Di bawah tongkat maksudnya dia akan memegang tongkat dia akan kira. Ya, satu demi satu. Itulah gembala kita. Maksudnya tongkat Tuhan ya. Firman Tuhan maksudnya ya. Dan juga kuasa Roh Kudus yang di amplified sebagai begitu. Memberi apa? Kenyamanan, penghiburan dalam hidup kami. Ya. Ini adalah satu kuasa otoritas Tuhan dalam hidup kita, tongkatnya. Itu sebabnya saudara yang kukasihi, kita mesti menyembunyikan firman Tuhan dalam hati kita supaya kita tidak boleh berdosa dalam masa krisis ini. Pertama, kedua, ya, biarlah roh kebenaran datang untuk membimbing Anda ke dalam seluruh kebenaran. Ini adalah masanya untuk kita dibimbing oleh kuasa Roh Kudus. Ketiga, ya, seperti apa Ibrani pasal 4 ayat 12. Cek hidup kami dulu. Jangan kamu cek hidup orang lain. Banyak orang suka cek hidup orang lain tetapi tidak tahu cek diri pribadi sendiri. Masalah krisis sebenarnya adalah masalahmu kerana kamu tidak melihat hidupmu dulu. Kerana Tuhan tidak kata, saya mengenal Pastor Ezra. Pastor Ezra, Tuhan mengenalmu. Aku mengenal Tuhan. Cek hidupmu dulu saudara. Hanya dengan firman Tuhan Anda akan tahu apa yang Tuhan mau berikan kepadamu. Ya, firman-Nya yang memisahkan jiwa dan roh, sindi-sindi dan sumsum-sumsum. Dan menilai fikiran dan sikap mereka yang mau menjadi satu domba yang baik. Ingat, ada yang domba yang hilang, yang tidak baik. Ya. Keempat, kerana kuasa Roh Kudus boleh menginsafkan kita untuk yang berdosa, untuk pulang kepada kawanan gembala kita. Amen. Dengan itu, lafazkanlah kebenaran ini dalam hidup. Hari ini pastor mau meyakinkan tiap-tiap di sini. Supaya tiap-tiap di sini sentiasa akan hidup penuh dengan keimanan. Penuh dengan keyakinan. Teguh dalam firman Allah dan dalam otoritas kuasa Roh Kudus. Itu yang dikatakan dalam firman Allah. Dan semua orang berkata, mari kita berdoa sama-sama. Allah Bapa yang kami mengasihi, terima kasih kerana firman Allah-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus bahwa tiap-tiap kami di sini dikuatkan oleh-Mu Bapa. Kami di sini akan dibina oleh-Mu. Kami tahu Engkau mengenal tiap-tiap kami di sini. Engkau tahu bahawa Engkau menyediakan dalam kehidupan kami. Engkau tahu bahawa Engkau yang melindungi kami. Engkau tahu yang Engkau akan menghiburkan kami. Tetapi sebagai domba kami di sini, seharusnya mesti tahu kebenaran ini juga. Di dalam nama Yesus. Amen. Di dalam nama Yesus. Amen. Terima kasih semua. Tuhan memberkati.